Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke channel Cikgu Syafika. Zombie apocalypse. Hai, bertemu kembali. Dalam perkongsian kali ini, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak selesaikan kaedah matriks dengan menggunakan kalkulator. Okey, pertama sekali, ini adalah soalan SPM tahun 2019. Okey, sebuah kilang perabot mengedahkan kerusi plastik dan kerusi kayu. Jadi kita dah kenal pasti dua pemboleh ubah di sini. Kita andaikan kerusi plastik sebagai X dan kerusi kayu sebagai Y kepada pembekal A dan pembekal B. Okay, jadi pembekal A kita akan dapat bentukkan satu persamaan, dan pembekal B pun kita akan dapat satu lagi persamaan, dua persamaan dalam situasi. Pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik. Jadi kerusi plastik kita dah wakilkan sebagai X. Jadi 4X dan tambah 3 kontena kerusi kayu. Jadi 3 kerusi kayu kita wakilkan dengan Y. Dengan jumlah 290 kerusi. Kita dapat persamaan pertama. Persamaan kedua, pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik X dan 7 kontena kerusi kayu iaitu Y dengan jumlah 460 kerusi. Jadi menggunakan kaedah matriks. Jadi kita tak boleh guna kaedah persamaan linear serentak dalam soalan ni. Kita mesti guna kaedah matriks. Daripada persamaan, kita kena tukarkan bentuk dia dalam bentuk matriks. Jadi nombor kita ambil balik ikut susunan. 4, 3, 5, 7. Okay. Di depan huruf apa? Huruf X. Jadi matriks yang kedua, X mesti berada di atas. XY sama dengan 290, 460. Yang ini kekal. Kita dapat satu bentuk matriks. Untuk dapatkan nilai X, Y sahaja, matriks XY sahaja, kita perlu darabkan matriks di sebelah kiri ni dengan songsangannya. Okey. Bila kita darab matriks dalam kotak merah ni dengan songsangannya, maka dua-dua matriks tu akan habis. Jadi songsangan, kalau sebelah kiri kita darab dengan inverse atau songsangan, sebelah kanan pun mesti darab dengan songsangan. Sebab tu dalam pengiraan kita terus buat songsangan darab matriks penyelesaian ni. Okey, macam mana kira songsangan? 1 per AD tolak BC. Okey, dalam rumus ada diberi A, B, C, D. Okey, ini kedudukannya. 1 per AD. A 4, D 7. Okey, 4, 7, AD tolak B dan C 3 dan 5. AD tolak BC, ini kita panggil dia sebagai penentu. Okey, penentu atau dalam bahasa Inggerisnya determinant. Okey, penentu apa? Penentu bahawa sesuatu matriks tu mempunyai songsangan ataupun tidak. Okey, kalau kita ambil nilai AD tolak BC, okey, sekiranya AD tolak BC sama dengan kosong, bermakna matriks tu tiada songsangan. Okey, ini sekadar refresh je lah ya. Okey, tiada songsangan. Kenapa cikgu kata refresh? Sebab dalam matriks yang diberi nanti, jangan risau, akan ada songsangan. Kenapa cikgu tekankan determinant di sini? Sebab kita akan guna dalam kalkulator nanti. Okey, jadi AD tolak BC adalah penentu ataupun determinant. Macam mana kita nak ingat matriks di sini? Kita nak letak susunannya. Okey, kita tengok di depan AD, A darab D. Maka matriks yang perlu kamu ubah tu
AD kamu perlu tukar tempat. Dia akan jadi 7, 4. Tolak BC. Bermakna B dan C kamu perlu tukar dia punya tanda. Jadi kalau B tu positif, dia akan jadi negatif 3. C tu positif, dia akan jadi negatif 5. Jadi AD tukar tempat, BC tukar tanda. Darab dengan 290, 460. Matriks ini, macam 296. Matriks di sini wajib berada di hujung. Okey. Kalau cikgu nak terangkan konsepnya agak panjang lah, tapi dari segi penulisan 290, 460 ni mesti berada di belakang. Okey, songsangannya mesti berada di depan. Okey, di sinilah permulaan penggunaan kalkulator kita. Cikgu akan tunjukkan macam mana untuk kira menggunakan kalkulator 570 MS. Apa yang perlu kita masukkan sebelum kita kira? Pertama sekali kita kena masukkan data matriks dalam kalkulator kita. Okey, matriks apa? Yang pertama adalah matriks yang asal. Yang kedua, matriks yang kita dah susun semula tadi. Dan yang ketiga, matriks nilai kita. Tekan mode sampai kita jumpa mat. Pilih 2. Okey, sekarang kalkulator kita dalam mode matriks. Di bawah ni ada lagi satu mat. Jadi tekan shift matriks nombor 4. Untuk masukkan matriks kita dalam kalkulator, untuk kita simpan matriks kita dalam kalkulator, kita kena pilih dimension. Okey, dim nombor 1 ni. Okey, matriks pertama kita namakan sebagai matriks A, matriks 1 di sini. Okey. Apa dimension dia? 2 kali 2. Okey. Jadi M darab N, dia tanya M. Jadi kalau matriks kita 2 kali 2, M kita 2. Tekan sama dengan, dia tanya pula N, dimensi untuk laju. Jadi 2 juga. Dia akan keluar A11. Bermakna di sini kita kena masukkan ikut turutan 1, 2, 3, 4 mengikut kedudukan dia. Okey. Matriks A, maksudnya matriks kita yang pertama, 1, 1 bermakna pada baris pertama, laju pertama. Inilah yang nombor 1 ni. Yang cikgu labelkan ni. Okey. Masukkan nombor 4, tekan sama dengan, dia tanya pula A12, maksudnya baris 1, laju ke 2, nombor 3. Tekan sama dengan 21, baris kedua, laju pertama. Masukkan nombor 5, baris kedua, laju ke 2, nombor 7. Kita tekan sama dengan. Jadi untuk semak balik, kita tekanlah sama dengan lagi sekali. 4, 3, 5, 7. Okey, jadi kita dah masukkan dengan betul. Tekan AC. Seterusnya kita masukkan matriks kedua. Masukkan, gunakan step yang sama. Shift 4, keluar dim, dimension. Pilih pula matriks kedua, matriks B. Sama juga matriksnya, matriks 2 kali 2. Okay, nilai yang kamu masukkan sama macam tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi 7, negatif 3, negatif 5, 4. Untuk semak balik, 7, negatif 3, negatif 5, 4. Tekan AC. Kita masukkan pula matriks ketiga. Ambil dim. Matriks ketiga, senang. Barisnya 2, lajurnya 1. Jadi C11 290, C21 460. Jadi kita semak balik 290, 460. Okay, dah selesai. Sekarang kita masukkan operasi ini ke dalam kalkulator.
kita masukkan 1 per, okey, ini penentu kan ataupun determinan tadi. Okey, jadi kita tekan shift matrix, ambil kanan, dia keluar DET, maksudnya determinan. Kita pilih 1. Determinan maksudnya penentu daripada matriks mana ni kita ambil? Daripada matriks nombor 1. Jadi tekan shift mat, kita nak keluarkan matriks, jadi pilih nombor 3, matriks A. 1 per determinan matriks A, maksudnya 1 per penentu daripada matriks A. Darab matriks B darab matriks C. Jadi shift mat, kita keluarkan matriks B nombor 2 darab dengan shift matriks C nombor 3. Tekan sama dengan. Kita akan dapat mat answer. Mat answer 1-1. Jadi kedudukan 1-1 tadi 50. Ni 50. Kita tekan bawah, mat answer 21. Maksudnya baris kedua laju pertama 30. Jadi di sini baris kedua laju pertama 30. Maka kita akan dapatlah nilai X sama dengan 50, Y sama dengan 30. Kita akan dapat markah penuh sekiranya kita tulis sampai X sama dengan 50, Y sama dengan 30. Kalau kita tinggalkan X, Y dalam bentuk matriks, kita tak akan dapat markah terakhir di sini. Jadi pastikan yang ini mesti ditulis. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan nilai X sama dengan 50, Y sama dengan 30 menggunakan kalkulator 570 ES. Seperti tadi juga, matriks ini merupakan matriks 1 ataupun matriks A. Ini matriks B dan yang nombor 3 ni adalah matriks C. Pilih mode. Okey, terus nampak di sini nombor 6 matriks. Tekan 6. Masukkan 1 sebagai matriks A. Okey, matriks A dimensionnya 2 kali 2, jadi kita pilih nombor 5. Masukkan 4, 3, 5, 7. Jadi kalkulator ni dia lebih mudah sebab kita pilih mode matrix dan kita boleh terus masukkan matriks A, dan paparan dia pun memang dalam bentuk matriks. Jadi kurang risiko untuk kita salah masuk input. Okey, untuk lebih yakin pilih shift matrix. Kita tengok matriks A ya, nombor 3 matriks A. Tekan sama dengan. Jadi dia akan keluar 4, 3, 5, 7 yang kita masukkan tadi. Tekan AC. Seterusnya pilih shift matriks, sama macam tadi. Untuk masukkan matriks B, pilih dim dimension, pilih nombor 2 untuk matriks B, nombor 5 untuk matriks 2 kali 2. Okey, masukkan 7, negatif 3, negatif 5, 4. Okey, masukkan input mengikut apa yang kita tulis. Seterusnya kita masukkan matriks C, shift 4, pilih dim untuk masukkan input, untuk masukkan data matriks C, pilih 3 untuk matriks C, matriks 2 kali 1. Jadi kita kena pilih nombor 6. Masukkan 290, tekan sama dengan 460, tekan sama dengan. Tekan AC. Sama juga stepnya macam tadi. Kita masukkan persamaan. Jadi pilih 1 per. Kalau dalam mode matrix, per dia tak akan jadi macam pecahan biasa. Dia akan keluar macam kalkulator 570 ms. Memang begitu ya, jadi jangan risau. Okey, 1 per shift matrix. Ini apa tadi nama dia? Penentu ataupun determinant. Dalam ringkasannya ditulis di sini DET.
Jadi kita pilih nombor 7. Kita keluar siap-siap kurungan. Jadi kita masukkan kita punya matriks. Matriks apa? Kita ambil daripada matriks A. Jadi kita pilih nombor 3. Matriks A darab shift 4. Kita pilih pula matriks B nombor 4 darab shift 4. Pilih 5 untuk matriks C. Kita tekan sama dengan, dan jawapan pun dalam bentuk matriks X, Y sama dengan 50, 30. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu dalam video kali ini. Berjumpa lagi dalam video akan datang. Stay tune. Jadi siapa yang ingin menonton video-video yang cikgu telah hasilkan sebelum ni, boleh klik pada gambar Cikgu Syafiqah di situ. Bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye.